Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Yang di-Pertuan Agong IV. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kedatangan Inggeris dan dasar imigrasi liberal yang diperkenalkan telah menukar bentuk masyarakat negara ini. Berikutan itu, Majlis Perundingan Negara telah ditubuhkan oleh Pengarah Magiran di bawah Undang-Undang Darurat yang diwartakan pada 29 Januari 1970. Majlis Perundingan Negara telah merumuskan bahawa satu ideologi yang mampu mengatasi garis pemisah antara kaum perlu diwujudkan di negara ini. Berasaskan keputusan tersebut, maka lahirlah rukun negara. Setiap warga negara Malaysia hendaklah menjadikan rukun negara sebagai teras dan landasan hidup bermasyarakat di negara ini. Rukun negara diwujudkan untuk menyemai nilai-nilai murni seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara adalah kunci kepada masyarakat majmuk negara ini untuk memelihara serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Nurullah, nombor matrik D2021104-263. Saya dari kumpulan 5 ingin membentangkan tentang tajuk kita pada hari ini iaitu rukun negara dalam membentuk perpaduan. Kita ada 5 rukun negara dan di sini saya hendak menyentuh satu daripada 5 tersebut. Okey, yang saya ingin sentuhkan iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Bagaimana kepercayaan kepada Tuhan ini dapat membantu kita dalam memupuk perpaduan di negara kita lah. Okay, apabila semua masyarakat ada kepercayaan kepada Tuhan, kita akan membentuk kepribadian yang baik lah daripada segi sifat kita, perlakuan kita, tutur kata kita, adab kita, sopan santun kita, dan juga kita akan menghormati agama masing-masing. Sebab apa? Sebab setiap agama tersendiri ataupun agama masing-masing dia ada kebaikan, ada menyuruh kepada kebaikan. Maksudnya tak ada agama yang menyuruh kepada kemungkaran ataupun keburukan lah. Okay. Jadi apabila semua orang ada agama masing-masing, kita akan lebih terbuka untuk menerima semua kaum dalam kehidupan kita lah. Disebabkan ada ciri-ciri yang baik, ada sifat-sifat yang positif, jadi kita dapat menerima kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia ini. Okay, justru itu saya yakin bahawa kepercayaan kepada Tuhan adalah elemen yang penting dalam 5 aspek rukun negara ini bagi menjamin perpaduan negara kita ni lebih erat dan seterusnya dapat mengukuhkan lagi lah ikatan kita antara sesama kaum ataupun berlainan kaum. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Riyadi Afwan bin Sultan daripada kumpulan 5. Hari ini saya akan membincangkan tentang unsur ketiga dalam rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Seperti yang kita ketahui, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sejak tahun 1957. Rakyat harus taat setia kepada raja, manakala raja pula perlu menyediakan perlindungan kepada rakyat dan negara. Hubungan ini secara tidak langsung dapat membentuk semangat kebangsaan
yang boleh menyatu padukan rakyat semua. Dalam perlembagaan persekutuan juga jelas menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Negara bagi Malaysia. Perkara 44 pula menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong sebahagian daripada komponen yang membentuk Parlimen Negara. Di peringkat negeri pula, rakyat harus menumpukan taat setia kepada raja atau pemerintah tertinggi bagi negeri tersebut. Justru, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam kewarganegaraan di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Najwa Betty Zahidan dengan nama matrik D202020967991 akan menerangkan mengenai elemen rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Elemen ini diwujudkan demi memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia yang berbilang kaum supaya hidup dalam keadaan yang harmoni dalam memastikan hak diberikan secara adil mengikut keadilan perlembagaan yang telah dipersetujui. Bagi prinsip keluhuran perlembagaan ini menekankan supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Antara perkara asas dalam perlembagaan yang perlu dihormati dan dipatuhi oleh setiap warga negara Malaysia adalah pertama, kedudukan kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam sosio-ekonomi negara. Kedua, agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi, sementara agama-agama lain masih bebas untuk diamalkan. Ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di samping perkembangan bahasa-bahasa lain masih tidak dihalang. Dan yang keempat adalah hak asasi rakyat masih terjamin. Bagi kedudukan kaum Bumiputera dan bukan Bumiputera, bangsa Melayu dan penduduk Sabah dan Sarawak dikategorikan sebagai kaum Bumiputera. Oleh itu, kedudukan mereka tidak mutlak dan ia diseimbangkan dengan kepentingan sah kaum lain serta termasuklah hak-hak untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia mengikut peruntukan kewarganegaraan dalam perlembagaan dan hak-hak untuk menganut agama masing-masing. Selain itu, hak untuk menggunakan bahasa ibunda merupakan ideologi yang paling penting terhadap semua individu serta mendapat layanan yang sama rata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, saya Anissa Paga, nombor matriks D20221103-702. Saya akan menerangkan mengenai prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang mampu memupuk perpaduan kaum kerana prinsip ini dimasukkan ke dalam rukun negara bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan, iaitu mewujudkan satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati. Dalam erti kata lain, semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang, sama ada daripada individu biasa sehingga ke kepimpinan tertinggi. Sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang akan dihukum tanpa mengira agama, bangsa dan kaumnya. Apabila undang-undang diutamakan, tiada lagi ruang yang wujud untuk tindakan yang sewenangnya. Tujuan penguatkuasaan undang-undang ini bukanlah sebagai medium untuk menghukum semata-mata, tetapi untuk memastikan kerukunan sesuatu perkara dapat berlangsung dengan sempurna demi kebaikan bersama. Di Malaysia, undang-undang sedia ada telah pun cukup baik dan cukup relevan dalam membendung masalah seperti jenayah, penipuan dan penindasan. Namun begitu, keadaan tegang yang boleh menggugat perpaduan juga tidak mustahil boleh berlaku di Malaysia sekiranya rakyat leka dan tidak mendukung prinsip rukun negara yang keempat yang mendaulatkan undang-undang. Dengan wujudnya kedaulatan undang-undang, keadaan negara akan lebih terkawal kerana setiap rakyat Malaysia menghormati undang-undang dan menitik beratkan mengenai aspek keselamatan dan keamanan negara yang harus dipelihara. Maka terbuktilah bahawa kedaulatan undang-undang mampu mewujudkan perpaduan kaum. Justru, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mematuhi undang-undang supaya dapat mengekalkan keamanan negara daripada sebarang masalah dan pertelingkahan.
Sekian, terima kasih. Salam sejahtera dan salam ibu kandung suluh budiman. Salam cakna peradaban. Nama saya ialah Aaron Winter Anak Jackson. Nomor metrik saya ialah D202211037720. Seterusnya, saya akan mengulas tentang rukun negara kita yang terakhir, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima membawa maksud bahawa rakyat Malaysia harus bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Pengamalan prinsip kesopanan dan kesusilaan ini boleh membawa kepada perhubungan yang harmoni dalam masyarakat kita. Rakyat yang bersopan santun dan bertata tusila dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain. Sesuai dengan negara kita Malaysia yang terdiri daripada masyarakat yang majmuk, rakyat harus menghormati dan saling memahami adat resam dan nilai hidup kaum lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Apabila sudah lahirnya rasa hormat dalam diri kita terhadap kaum lain, maka secara langsungnya tiada lagi isu perkauman, hidup berpuak dan ketidaksepaduan antara rakyat. Akar, tradisi dan budaya rakyat Malaysia yang penuh tata tusila dan kesopanan seharusnya dipelihara dan diamalkan supaya masyarakat bebas daripada kebudayaan falsafah liberalisme yang boleh merosakkan akhlak dan moral remaja sekarang. Adalah sesuatu yang berbahaya bagi negara kita Malaysia untuk membiarkan pemimpin atau sesiapa saja saling mencela dan saling menghina, kerana akhirnya akan tercetus adalah kebencian dan api permusuhan yang boleh mencetuskan ketegangan. Dengan itu, diharapkan kita semua sama-sama merenungkan rukun yang kelima ini dan buanglah pandangan negatif kita selama ini dan bina kehidupan yang sejahtera dan aman bersama dalam negara Malaysia kita ini. Salam perdamaian, salam negaraku tercinta dan salam cakna peradaban. Sekian, terima kasih.